الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, berdiri di hadapan Tuhan Azza wa Jalla walaupun bala dan bencana menimpa ke atas dirimu, namun engkau tetap berdiri di atas tapak kecintaannya. Jangan engkau sampai berubah bila engkau digoncang oleh angin ribut dan hujan lebat, dan tidak juga oleh tikaman tombak yang menusuk seluruh tubuhmu. Tetapi engkau tetap zahir dan batin berdiri di tempat di mana tiada manusia padanya, tiada dunia padanya, tiada akhirat padanya, tiada hak dan nasib, tiada bisa dan tiada apa macam sekalipun padanya. Tiada apa pun padanya selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Jangan sampai engkau disusahkan oleh pandangan manusia atau penangguhan anak isteri. Engkau tetap tiada berubah pada yang sedikit atau yang banyak, pada celaan orang atau pujian, pada sambutan orang atau pembelakangannya. Tetapi engkau sentiasa bersama dengan Allah dari balik apa yang difikirkan manusia, jin, malaikat dan sekalian makhluk secara total. Alangkah bagusnya kata-kata setengah orang begini: jika engkau percaya, kalau tidak jangan ikut aku. Ingatlah bahawa sabar, benar dan ikhlas adalah asas segala apa yang aku terangkan ini. Apakah engkau inginkan aku membuat nifak kepadamu dan aku berlembut-lembut dalam bicaraku kepadamu, agar engkau merasa senang dan gembira, dan engkau ingat itulah yang akan memberi manfaat kepadamu? Tidak ada kemuliaan pada sifat kepura-puraan itu. Aku ini umpama duduk di atas api, dan tiada yang boleh menetap di dekat api melainkan samandar yang boleh bertelur dan menetaskan telurnya dan hidup dekat api. Lantaran itu, hendaklah engkau berusaha menjadi seperti samandar yang berada di tepi, yang berada dekat api bala bencana. Perjuangan dan penangguhan serta bersabar pada ketukan qada dan qadar, agar engkau boleh mengaku dalam persahabatan denganku dan mendengar nasihatku meskipun keras dan kasar sekali. Lalu engkau mengamalkan nasihat itu secara lahir dan batin, secara rahsia dan terang-terangan. Mula-mula pada khalwatmu, yakni di masa penyendirianmu, kemudian pada masa terang-terangan, dan seterusnya pada kewujudanmu. Bila ini sudah betul,
kelak akan muncul kejayaan buatmu baik di dunia ataupun di akhirat dengan kehendak dan kudrat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi maksud istiqamah dalam mentaati Allah, berterusan dalam mencintainya dan berterusan dalam mujahadah untuk mendekatinya, bersabar dengan segala ujian-ujian yang datang untuk tidak merubah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak disampaikan, bagaimana seorang yang benar cintanya kepada Allah akan tetap utuh dan teguh, akan tetap kuat dan bersungguh-sungguh untuk dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang bila benar cintanya kepada Allah, maka ia sebagaimana disebut oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, mu'anaqatut ta'ah wa mubayanatul mukhalafah. Kalau seorang itu benar cintakan kepada Allah, maka kesibukannya untuk terus mentaati Allah dan kesibukannya untuk terus menentang segala larangan Allah Ta'ala daripada dilakukannya. Artinya, orang-orang yang benar cinta pada Allah, dia tidak akan berubah dengan apa pun yang berlaku kepadanya dalam hal-hal keduniaan, dalam hal-hal yang perkara yang bersangkutan dengan takdirnya, dalam hal-hal perkara yang berkait dengan ujian dan musibah. Sebab kesibukannya pada yang pertama, mu'anaqatut ta'ah, terus untuk taat pada Allah. Yang kedua ialah mubayanatul mukhalafah, terus menjarakkan diri daripada larangan Allah. Maka inilah kesibukan para pencinta Allah. Maka sakitnya tidak akan mengubah cara dia mentaati Allah. Sibuknya tidak mengubah cara dia mentaati Allah. Tuanya tidak akan mengubah cara dia mencintai Allah. Miskinnya tidak akan mengubah cara dia mencintai Allah. Bahkan apa yang dirasakan bahawa segala yang dilakukan ini masih sedikit, dan apa yang Allah berikan kepadanya terlalu banyak. Kata Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih, bila beliau menyatakan tentang orang yang benar cinta kepada Allah dengan katanya, istiqlalul kathir min nafsika wastiktsarul qalil min habibika. Sentiasa kamu merasakan yang kamu beri kepada Allah itu, iaitu ketaatan kamu pada Allah, sedikit. Tapi melihat nikmat yang Allah beri kepada kamu itu banyak. Kerana itulah mereka yang melihat dengan pandangan ini tidak akan berubah keadaan mereka. Umpama seorang yang mencintai seseorang, walau ditengking, walau dimarahi, walau mungkin dibuat apa sahaja, dia tidak meninggalkannya sebab dia sudah mencintainya. Maka demikian hamba-hamba Allah Ta'ala, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji kita. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka menyangka dengan mereka berkata kami beriman lalu mereka dibiarkan tanpa diuji? Sesungguhnya telah menjadi sunnatullah kami menguji mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar di kalangan mereka dan siapa yang berbohong. Kalau sekiranya mujarrad hanya seorang mengaku beriman, dia akan diuji oleh Allah. Apatah lagi orang yang mendakwa mencintai Allah, dia pasti akan diuji. Kalau seorang berkata saya hidup hanya mencintai Allah, saya hidup cuma nak mencari redha Allah, saya hidup cuma ingin bersama dengan Allah, maka ujian itu datang bagaikan ribut, bagaikan hujan lebat, bagaikan tikaman tombak yang datang segenap arah. Maka seorang yang mendakwa cinta Allah, dia kena bersedia. Walau mungkin dia tak kena sebanyak orang lain, orang-orang yang Allah Ta'ala mencintainya.
Tetapi kesediaannya itu menjadikan dia akan sentiasa berada dalam kecintaan pada Allah. Tetapi bila seorang berkata kepada isterinya sebagai contoh, mau tak awak berjanji, saya senang ke saya susah awak bersama dengan saya? Maka si isteri kata ya, saya akan bersama dengan abang senang atau susah. Apakah bererti bahawa lepas tu dia akan jadi susah? Tidak, dia telah mengisyarkan dia sedang redha apa pun berlaku. Demikian orang yang cintakan Allah, maka Syekh Abdul Qadir menyebut, kita bersedia diuji, satu. Yang kedua, bersedia untuk tidak berubah. Kerana manusia bila diuji, dia akan berubah. Maka manusia yang bila diuji, dia sanggup menerima ujian, itu satu hal. Kemudian dia tidak akan berubah. Zahirnya atau batinnya tak akan berubah. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia sakit teruk, terlantar lama kerana stroke. Namun dia tersenyum. Lalu dia berkata, bagaimana aku tidak suka apa yang Allah suka kepada aku? Iaitu sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Bila sakitnya lama, puluhan tahun, namun dia tetap kekal tersenyum. Biasa orang macam kita boleh senyum bila sihat. Bila kita sakit sahaja, senyum pun hilang. Maka orang dengan cepat dapat membaca kita, oh awak tak sihat hari ni ya, sebab tu awak tak senyum. Biasa senyum. Tetapi Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia tetap tersenyum walaupun dalam keadaan sakit lama, sakit tenat. Dia kata, bagaimana aku tidak suka apa yang Allah suka kepada aku? Sebab di antara ciri-ciri para kekasih Allah ini, mereka even tidak akan ubah muka mereka. Jangan kata sikap. Muka mereka tak ubah. Jadi kalau ceria-ceria. Umpama seorang yang makan, kita katakan lemon. Bila dah terbiasa dia, bila dia makan tanpa mukanya berubah. Tapi orang tak biasa, makan limau nipis, makan lemon, lihat muka dia. Siap dia mungkin muntah sekali. Walau lemon tu khasiat dia banyak. Tak patut ditunjukkan muka masam pada khasiat yang banyak. Tapi bila dia minum gula, dia senyum. Padahal racunnya banyak. Tak patut dia tersenyum pada perkara yang akan merosakkan dia. Baik, itu contoh. Bila Allah beri kita sesuatu takdir, itu manfaat yang banyak, kelebihan yang banyak. Tak patut dia menunjukkan wajah tidak suka pada perkara yang mendatangkan pahala yang banyak. Oleh sebab itu, para ulama, khususnya para awliya, bila didatangkan kepada mereka perkara yang aneh, yang disebut sebagai karamah, mereka mula berubah muka. Kerana mereka takut itu istidraj. Tapi bila datang sakit kepada mereka, mereka kekal tersenyum kerana mereka mengetahui itu pahala. Jadi bagaimana cara mereka bila menyambut ujian? Suatu yang dilihat oleh orang awam sebagai nikmat, tidak dilihat sebagai orang dekat dengan Allah sebagai nikmat, tapi melihatnya ujian yang mereka takut akan gagal. Dan suatu yang dilihat musibah oleh orang awam seperti sakit, miskin dan sebagainya, dilihat nikmat oleh mereka. Sebab mereka tahu itu bukan datang sebagai ujian untuk mereka, tapi nikmat. Orang macam kita, bila dapat nikmat, kita tak rasa itu ujian. Kita rasa itu satu anugerah, Tuhan sayang. Tapi bila datang benda kita tak suka, kita rasa itu ujian. Saat saya semenjak ni banyak diuji. Kita pun faham bahasa dia, berarti dia mungkin sakit, anak dia sakit, mungkin bisnes dia slow, mungkin dia ada hubungan yang tidak elok dengan orang tertentu yang disayanginya. Maka itu kita orang awam. Sedangkan pertama kita mengetahui nikmat ataupun nikmah, kedua-duanya ujian. Orang yang mendapat kesihatan, dia diuji oleh Allah. Tapi kita tidak pernah melihat kesihatan itu ujian. Tapi bila kita sakit je, kita kata saya diuji beberapa minggu ni, batuk, sesama, sekian-sekian. Habis sebelum ni awak tak diuji. Sebelum ni sihat. Itulah ujian. Seminggu awak diuji dengan sihat. Hari pertama makan kambing, hari kedua awak makan ikan, hari ketiga sihat, makan macam-macam. Dan hari ni pula awak diuji dengan sakit. Ini tak boleh makan ni, ini tak boleh makan ni, ini kena makan ubat. Jadi kalau kita lihat orang awam macam kita, melihat ujian pada benda yang kita tak suka. Orang berilmu melihat ujian itu pada dua-dua perkara.
tetapi orang yang namanya kekasih Allah. Mereka melihat ujian pada nikmat dan mereka melihat musibah itu adalah anugerah. Dia terbalik ya. Kerana menunjukkan redha pada qada Allah. Di situlah ramai orang fail. Ramai orang dia redha pada qada Allah bila dia senang. Nak macam mana saya ditakdirkan menang hari ni, senyum dia. Tapi kalau dia kalah, saya ditakdirkan kalah hari ni, mukanya cerut, mukanya masam, mencuka. Dia ekspresi muka yang berbeza. Tapi dia berkata ia ujian. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun kebanyakan manusia, kata Allah, bila mana dia diuji oleh Allah dengan diberikan kesenangan, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, dia nak dimuliakan di sisi pandangan manusia, wa na'amahu, dia mendapat nikmat yang bertali arus, fayaqulu rabbi, dia akan berkata alhamdulillah, Tuhan sayang pada saya, akraman. Wa amma iza mabtalah, tapi bila Allah uji dia, faqadara alaihi rizqah, Allah sebut sikit, diuji rezekinya menjadi sedikit, Allah tak sebut sakit ke tak, faqadara alaihi rizqah, dicatukan sedikit rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, dia kata Tuhanku, engkau telah menghina aku. Dengan kata lain, mereka telah menunjukkan satu sikap menjauhkan diri pada Allah, tidak setuju. Kalau umpama kita diberi kepada kita RM1,000, oh saya bertuah, saya hari ni orang yang ada kelebihan, tiba-tiba dia ambil RM10. Waktu dia ambil RM10, apakah dia masih rasa dia beri nikmat? Dia mula rasa kurang dah RM10. Mukanya berubah. Seorang kita letak nasi banyak kat dia, dia suka makan banyak tak? Banyak. Oh, lain macam banyak ni. Kemudian kita ambil, kita kaut balik tanpa dia minta. Kalau dia kata tolong buang sikit sebab dia diet, itu dia tak marah lah. Ini kita saja ambil. Lihat ekspresi muka ni. Kita makan dengan isteri kita sebagai contoh, makan mi udang. Oh, udang dia besar, udang kita kecil sikit. Kita pun tukar udang. Agak-agak gaduh kat situ. Padahal mi tu kita bayar. Suami ni bayar, bukan bini bayar. Bini sibuk update status dia. Suami sibuk kira duit cukup tak cukup. Sebagai contoh, kalau si suami yang pemilik, yang dia bayar, dia ambil udang besar tu, dia pengganti udang kecil, sisi tu marah atau tidak? Kita cakap secara normal. Kita tak bercakap isteri tuan-tuan yang merupakan wali-wali Allah, itu lain. Kita bercakap tentang isteri yang normal. Si tadi mungkin berubah. Dan kalau si suami tadi ambil udang dia, letak pada mangkuk mi isteri dia, dia akan gembira. Sebab dia dapat dua. Dia dapat dua. Begitu realiti manusia. Manusia awam macam kita. Ya, kita manusia awam. Sebab itu kita terus belajar. Macam kita. Kita melihat nikmat, kita melihat ujian itu pada perkara yang kita tak suka saja. Yang kita suka, kita tak nampak ujian walau dia ujian. Bukan kita dengan cepat berkata, saya bertuah, saya pun tak tahu apa sebab, barangkali saya ada buat baik kot, sebab tu saya dapat ni. Bila kena musibah, barangkali saya buat dosa. Kita buat judge secara generalize di hadapan orang lain. Seolah-olah awak ni tak betul, mungkin awak ada buat dosa pagi tadi. Mungkin. Tanda kalimah tadi, bila kita buat baik, kita rasa barangkali saya ada buat taat, lalu saya pun dapat benda ni. Tapi kalau tak dapat, barangkali saya buat maksiat. Itu kalau muhasabahkan diri, boleh. Tapi kalau kita bercakap depan orang, tak boleh. Sebab kita menuduh orang lain. Maksudnya, kalau kita buat cabutan bertuah, saya pun menang hadiah. Sahabat saya tak menang, barangkali awak semua buat dosa sebab tu tak menang. Saya buat taat. Bukankah itu satu bentuk tuduhan yang berat? Kita tak boleh kata begitu. Tetapi kalau kita bercakap muhasabah diri, barangkali saya buat ketaatan, maka Allah beri pada saya kebaikan ini. Boleh, itu muhasabah diri. Tapi tidak boleh bercakap secara umum. Sebab kita mula menuduh. Walhal, orang ini mungkin diuji bukan kerana dosanya, untuk diangkat darjat. Atau untuk diberi lebih baik. Kayak kita mengair, kita dapat ikan, kawan tak dapat ikan.
Saya rasa dia tu kita solat duha tu tak dapat. Atau rakaatnya cuma 2. Saya 6 tadi. 6. Itu saya dapat ikan. Contoh. Kita tu membandingkan tak. Maka ini huruf nama dia. Ini huruf. Kerana bukanlah jaminan Allah kita buat duha, kita pun dapat rezeki banyak. Bukan jaminan. Walaupun Allah beri pada orang yang lemah imannya. Sehingga kalangan orang yang lemah iman sentiasa melihat ibadat peluang untuk dapat kekayaan. Wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Di kalangan manusia ada yang menyembah Allah di hujung tanduk. Kalau dia mendapat kebaikan, dia pun tenang dengan agama. Wa idza asabathu fitnah, bila mana terkena ujian, inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Wajahnya berubah, maka rugilah di dunia dan akhirat. Yang patut bila dia tenang, dia mengembalikan pada Allah, dia kekal mendapat pahala walau tak dapat benda dunia yang sementara. Jadi orang awam saya katakan melihat, kalau nikmat dia tak nampak ujian, kalau musibah ujian. Maka kalau dia berbicara, kita tahu yang dimaksudkan musibah menimpa dia. Orang berilmu, dia melihat nikmat ataupun musibah semua ujian. Ini orang berilmu. Saya Allah uji kaya, Allah uji sihat, Allah uji dengan kecerdikan, kepandaian, uji. Dia nampak secara ilmu. Tapi orang-orang yang disebut lebih dekat dengan Allah, pada ahibah, pada kekasih Allah, dia melihat bahawa ujian itu ialah anugerah Allah. Ujian anugerah. Manakala dia melihat nikmat itu sebagai ujian, nikmat itu ujian, dia melihat ujian itu, yang ujian yang tidak baik pada diri dan nafsu, satu anugerah. Kerana apa? Nabi sebut, inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amsalu fa-amsalu. Orang yang paling berat diuji oleh Allah pada Nabi, kemudian seumpamanya dan seumpamanya. Abdurrahman bin Auf, ketika mana melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Mus'ab seorang sahabat yang kaya raya di Mekah. Tapi bila dia beriman, keluarganya menanggalkan segala kekayaannya. Dia anak tunggal pada seorang jutawan wanita yang paling kaya di Mekah waktu itu. Dan punya bapa-bapa saudara yang kaya. Ya, status anak tunggal memang akan mewarisi semua kekayaan ibu dia. Kalau anak tunggal di sisi ayah pun akan dapat semua. Ini kan pula anak tunggal di sisi seorang wanita, ibu, yang memang kasih sayang ibu pada anak lebih kuat. Tapi kerana dia beriman, maka ibunya cukup benci. Maka ditanggalkan kekayaan daripadanya. Sehingga sampai peringkat bajunya juga dicabut. Lalu digantikan dengan pakaian yang paling kasar. Walau dia dahulu, kata Abdurrahman bin Auf, pemuda yang paling segak, pemuda yang paling lawa yang kami nampak. Tidak ada yang memakai pakaian semahal dia. Tiba-tiba dia hilang dalam waktu yang singkat. Kemudian dia berhijrah. Nabi SAW menghantar dia dulu pergi berhijrah sebelum orang lain. Dan beliau dikenali sebagai duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair. Dia ahli Quran. Dan dia mula berdakwah. Dan dia berjaya mengislamkan lebih kurang 500 buah keluarga. Di kalangan Aus dan Khazraj. Termasuk pemimpin-pemimpinnya. Seperti Sa'ad bin Mu'az. Dan lain-lainnya. Berjaya mengislam ketua-ketua suku-suku Aus ataupun Khazraj. Dan dia meletakkan asas untuk mereka bersedia menyambut kedatangan Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka umat Islam ataupun penduduk Madinah sebahagian besar sudah pun Islam. Kerana itu berlaku sambutan. Kalau orang Madinah cuma beberapa orang yang masuk Islam, tak akan berlaku sambutan besar-besaran. Dengan nasyid yang masyhur, Tala'al Badru alaina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai ke Madinah. Berlaku perang yang pertama, peperangan Badar. Dan seterusnya peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, beliau di antara yang terkorban syahid. Dan beliau yang dimaksudkan bila nak tutup jenazah beliau, ditutup kepala, nampak kaki, ditutup kaki, nampak kepala. Maka Rasulullah menyuruh ditutup dengan sebahagian tanaman ataupun dedaun, izkir, letak dekat kaki dia. Kan sunat, seorang bila mati ditutup mayat. Sunat. Atau kalau dia jumpa tengah-tengah jalan bila berlaku aksiden, terus tutup. Tidak dibiarkan terbuka.
Kalau terbuka berarti masih hidup. Kalau tutup je sok khabar ke apa, mandi dah mati. Maka semua orang akan meletakkan penghormatan. Lalu satu hari Abdul Rahman bin Auf dijemput makan kambing bakar. Kawan-kawan datang buat kambing bakar, jemput. Tiba-tiba dia datang lalu berkata dan meninggalkan majlis. Satu perkataan dia kata, di kalangan kami ada yang Allah Ta'ala segera bila kami keluar daripada Mekah dengan miskin, sehelai sepinggang, keluar. Di kalangan kami ada yang mendapat balik kekayaan. Seperti aku, Uthman bin Affan, dapat balik. Di kalangan kami ada yang tak dapat. Seperti Mus'ab bin Umair. Dia keluar, dia orang Mekah dulu kaya, di mana dia miskin. Maka aku bimbang, kata Abdul Rahman, kami disegerakan balasan untuk kami tak dapat bahagian akhirat kelak. Kami bimbang. Maka dia pun menangis. Jadi Abdul Rahman melihat dia kaya sekarang, barangkali untuk menunjukkan bahawa dia tak akan ada bahagian akhirat kelak. Dia diberi di dunia sahaja. Manakala Mus'ab bin Umair barangkali tak diberi di dunia untuk disimpan akhirat kelak. Sehingga begitu rasa takut mereka. Kita tuan-tuan bila dapat macam-macam nikmat seronok. Kadang-kadang kita lupa barangkali nikmat ni datang, kita mungkin tak dapat akhirat kelak. Barangkali. Dan orang yang tak dapat, kita tahu kesiangan dia, malangnya ni. Barangkali dia tak dapat di sini untuk ditangguhkan pada hari akhirat kelak. Sebab itu kita tidak teruja dengan nikmat yang kita dapat. Tapi kita melihat ia amanah untuk kita sempurnakannya. Amanah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak bersedih apa yang hilang. Dan supaya kamu tidak bergembira dengan apa yang datang. Kita tak dibenarkan terlalu tunjuk gembira dengan dunia yang datang. Tidak dibenarkan terlalu tunjuk gembira. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang terlalu gembira. Maksud gembira, dia melihat nikmat ni takkan hilang. Itu gembira yang dilarang. Kita kalau dapat nikmat, kita dah tahu dia akan hilang. Cepat atau lambat dia akan hilang. Jangan gembira, saya insyaAllah takkan. Saya dah sihat, bawa keluar hospital, bawa buat bypass, jantung dah okey, doktor kata dah balik semula umur 20 tahun. Lepas ni tak sakit lagi. Tahu-tahu mati. Ya, kita dengar. Orang-orang menyangka bila dia dah terkeluar daripada penyakit, dia sembuh, saya tak akan lagi sakit. Sewaktu dia cakap tak akan, dilupa. Tidak ada istilah ujian. Tidak ada istilah nikmat yang akan kekal dengan kita. Akhirnya, Allah cabut semua. Kita bila miskin, lepas tu kaya. Lepas tu kita kata, saya tak akan miskin lagi. Sebab saya dah belajar ini macam mana nak kaya. Akhirnya baiklah lagi. Lagi teruk pada dulu. Ketika mana manusia melihat nikmatnya kekal padanya, dia dalam kategori orang yang gembira, yang dilarang oleh Allah. Sebab itu bila kita dapat nikmat, kita tak pernah rasa dia akan kekal dengan kita. Nikmat yang kekal hanyalah syurga. Sebab itu dalam doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak berubah dan nikmat yang tidak habis. Na'iman la yanfad, yang ini nikmat syurga. Itu tak habis. Namanya nikmat dunia, dia akan habis. Kita cantik, akhirnya tua. Kita sihat, akhirnya sakit. Kita popular, akhirnya tidak dikenali. Kita juara, akhirnya tak ada dalam senarai juara. Maka itulah nikmat dunia. Ini beza antara golongan yang kita namakan pencinta Allah. Pencinta Allah melihat ujian bersifat musibah itulah sesuatu anugerah Allah. Sebab itu mereka boleh kukuh dengan ujian Allah. Manakala manusia biasa, bila saja datang ujian-ujian yang berupa sakit, kemiskinan, mereka mula berubah. Jadi mereka sebagaimana orang munafik. Orang munafik, kalau Islam menang, mereka nak bersama Islam. Kalau Islam kalah, mereka melompat jumpa Yahudi. Mereka melompat untuk bersama dengan orang kafir. Kalau orang Islam menang, mereka datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami juga orang beriman? Berikan bahagian ghanimah. Bila mana kalah, mereka berkata, nasib kami tidak bersama mereka. Kalau tidak, kami juga akan terhina seperti mereka.
Dan ini orang yang bukan dalam kategori kekasih Allah. Kekasih Allah tidak berubah keadaan dirinya dalam apa jua sekalipun. Kemudian kata Syekh lagi, jangan sampai engkau disusahkan oleh pandangan manusia atau penangguhan anak isteri. Antara penyakit kita ialah kita melihat pandangan manusia mengatasi segala-galanya. Yang tadi kita sebut masalah bila kita diuji oleh Allah, iman kita akan goyang berubah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kalau benar cinta pada Allah, jangan berubah, kekal. Yang kedua, masalah kita ialah kita juga boleh berubah disebabkan pandangan orang pada kita. Orang memuji kita, maka kita pun jalan dengan apa yang mereka puji. Bila orang kutuk kita, kita mula terhenti. Kita takut. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia tak suka, maka Allah akan mencukupkan dia daripada kejahatan manusia. Tetapi siapa yang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah biarkan dia dimain oleh manusia. Tetapi kita kalau bersama manusia, manusia ni dia gunakan kita untuk kepentingan dia. Semua. Saya manusia, tuan-tuan manusia. Kalau kita bergerak setelah hawa nafsu, masing-masing cuba manipulate sahabat dia. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia akan membencinya. Dia tidak akan menyayangi, dia akan membuangnya. Manakala bila seorang mencari redha Allah, maka Allah Ta'ala tak akan biarkan dia dan apa juga keadaan. Allah jaga, Allah pelihara. Maka siapa yang mencari redha Allah, Allah cukupkan dia, Allah lindungi dia daripada permainan manusia. Dengki manusia, segala perkara-perkara yang menjadi watak manusia. Tetapi kalau dia mencari pandangan manusia sehingga sanggup dia buat perkara yang Allah murka, maka kelak dia tak akan mendapat pandangan itu yang diharapkan. Kita tak dihina. Oleh sebab itu tuan-tuan, kesibukan kita, jangan sampai kita terlalu bergantung pada pandangan manusia. Apakah bergantung pada pandangan manusia ini boleh? Ya boleh, selagi mana tidak membabitkan perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau sampai perkara dilarang oleh Allah, kita masih melihat pandangan manusia, nanti orang cakap apa, nanti orang kata apa, walau ini jelas langgar perintah Allah, maka ketika itu Allah biarkan kita harap pujian, kita akan mendapat kejian yang lebih teruk. Kemudian kata Syekh, jangan juga penangguhan anak isteri. Tuan-tuan, bila kita nak buat taat, gangguan dia ialah anak isteri. Kalau isteri, gangguannya juga suami. Semua manusia diganggu oleh pasangan masing-masing dalam beribadat pada Allah. Disebut tentang ayat Al-Quran. Bila Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, harta benda kamu daripada mengingat Allah. Dan ayat yang hampir serupa dengannya, bila Allah Ta'ala menyatakan bahawa sebahagian isteri kamu dan anak-anak kamu itu musuh, fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka. Kisahnya, ada sahabat, dia nak berhijrah, tapi para isterinya berkata, jangan. Takkan abang nak tinggalkan kita, keluarga kita, kampung kita. Maka lelaki ini membatalkan niatnya untuk berhijrah. Sahabat-sahabat Nabi yang lain semua berhijrah. Dan bila mereka berhijrah, mereka mendampingi Rasulullah, lalu mereka sudah berilmu dan alim, sehingga berlaku pembukaan kota Mekah. Golongan yang tidak berhijrah ini masih stay di Mekah, masih berada di Mekah. Namun bila mereka melihat sahabat-sahabat yang sudah mendahului mereka dalam berhijrah, sedangkan mereka dahulu berpeluang buat benda yang sama, lalu mereka melihat kedudukan orang ni, kebaikan, kemuliaan, ilmu, dan banyak perkara dia tahu tentang Nabi SAW, lalu mereka mula memarahi isteri mereka. Sebab kamulah saya tak hijrah. Kalau saya hijrah, saya sudah pandai sebagaimana orang ni. Sebab kamulah saya tidak meninggalkan Mekah. Kalaulah saya tidak ikut cakap kamu ni, saya sudah dekat dengan Rasulullah, sudah hampir dengan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menegur, oh salah itu salah kamu. Ya, bila isteri menghalang kita ingat Allah, bukan salah isteri, salah kamu sebab kamu ketua.
Kalau anak yang melalaikan kamu daripada ingat Allah, bukan salah anak, salah kamu. Pertama sebab kamu ketua, yang kedua kamu yang didik dia. Kamu yang patut didik, maka salahnya pada kamu. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut kamu jangan dilalaikan. Bila kamu menjadikan anak isteri sebagai sebab dalam beragama, bukan pendorong dalam beragama, maka kamu akan menyesal. Sebab itu tuan-tuan, kita nak jadikan pasangan kita pendorong agama, bukan alasan beragama. Saat saya tak lagi kuliah sebab isteri saya ajak shopping, maka itu alasan. Saat saya tak boleh pergi sebab anak saya main futsal, suruh saya teman, tu saya tak pergi kuliah tu. Jadi pertandingan ni 2 minggu sah, 2 minggu tak kuliah. Orang ni menjadikan anak dia penghalang dari agama. Kalau tak penting sangat pun futsal, bukan main sampai bagi dunia. Paling kurang pun patah kaki lepas tu. Terus dapat jaga anak pula lagi 3 bulan. Terus dia jauh daripada mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu tuan-tuan jangan beri alasan keluarga untuk agama, tapi jadikan mereka pendorong pada agama. Saya ni Ustaz ke masjid ni sebab bini suruh Ustaz, tidak tak pergi. Tu okey. Bini suruh dia pergi. Kalau abang tak pergi, abang tidur kat luar. Pendorong. Anak-anak suruh pergi. Ada seorang hamba Allah, dia tak pergi masjid, tapi anak dia pergi masjid. Anak dia balik kata ayah, semua orang tanya ayah kat mana. Anak dia sentiasa ingatkan ayah dia. Last sekali ayah dia pergi masjid kerana tolong anak. Anak dia cakap baik dengan ayah, ramai orang tanya ayah sihat ke tak. Jadi dia pun nampak orang masjid ni agak caring tentang dia. Akhirnya dia pun pergi dan menjadi sebahagian daripada mereka. Sebab tu tuan-tuan, kita ni suami kena didik isteri dan anak-anak menjadi pendorong agama, bukan alasan beragama. Maksud saya lah, jangan setiap kali perkara agama alasan isteri saya, alasannya anak saya. Walau kadang-kadang bukan isteri dia pun, tapi dia ada alasan. Saat nak balik cepat sikit, bini panggil. Pada bini tak panggil, bini tidur pagi, tak panggil dia, tapi bini panggil, itu kena keluar awal sikit lah. Itu Ustaz tengok saya bangun awal sikit, sebab bini saya panggil. Sebab anak saya ada kerja Ustaz. Pada anak dia kerja pukul 2 petang, tapi dia dah beri alasan dari awal. Jangan begitu. Kan setiap kali kita jadikan mereka sebagai alasan, kita sedang menjauhkan diri kita dari Allah dan menjauhkan mereka dari Allah. Kita juga menjauhkan mereka. Kalau kita kata mereka penyebab saya dapat kebaikan, mereka juga turut mendapat rahmat Allah. Ini isteri saya yang selalu dorong saya pergi kuliah, suruh catat, sebab dia suruh saya kongsi ilmu. Akhirnya isteri kita juga mendapat rahmat, sebab dia pendorong. Ini anak-anak saya yang suruh, ayah kan dah pencing, buat apa kat rumah ya, gila belajar-belajar, apa yang dah dulu hilang, apa yang dulu dah terlupuk. Maka anak dia juga mendapat rahmat Allah. Sebab itu jangan, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, jangan jadikan anak-anak dan isteri sebagai penangguhan dan beribadat pada Allah, yang ini alasan. Kemudian kata beliau lagi, engkau tidak berubah pada yang sedikit atau yang banyak. Jadi kita tak berubah sama ada kita dapat nikmat sikit atau banyak. Kita tak berubah sama ada orang suka kita sikit atau banyak. Sama ada kita dipuji atau dicela. Sama ada orang menyambut kita ataupun orang tidak peduli kita. Dan hak agama jangan pernah berubah. Agama tidak boleh berubah. Sebab itu kita doa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan agamaku, tsabbit qalbi. Ikat, tambat. Apa pun berlaku, sama. Apa pun berlaku, sama. Ada seorang syekh, ketika mana dia mengajar, tiba-tiba terdengar jeritan keluarga dia. Kerana rumah dia atau tempat kuliah dia bersebelah rumah. Dengar cerita, maka dia mendiamkan diri dan bersabar. Dia terus mengajar. Sehingga habis kuliahnya, maka dia beritahu anak dia meninggal dunia. Cerita tadi tentang bila anak dia keadaan nazar, perempuan suka jerit. Tapi ini tidak mengubah dia punya istiqamah dia mengajar. Dia kekal. Dia tidak mahu mengajar anak-anak muridnya untuk dia lari ketika mana dia kuliah. Tidak. Dia tak ajar begitu. Sehingga anak muridnya juga begitu. Apa pun masalah, dia tak lari daripada kuliah dia. Ini orang yang tidak berubah. Dan apa juga keadaan. Tengah solat, dia ceritakan ada seorang ulama, ketika mana solat orang jerit terbakar. Kebakaran. Dan kebakaran ini melibatkan kedai dia. Kedai dia termasuk. Dia ni ada kedai. Orang kata kawasan kedai dia, dengar,
maka dia tetap tak mau berubah. Dia kekalkan solat sehingga dia selesai solat. Barulah dia mengambil tahu tentang kebakaran. Sebab dia tahu kalau dia membatalkan solat pun dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dah terbakar, kita nak buat apa? Bukan kita bomba. Kita cuma menyaksikan harta yang rosak, yang musnah. Maka ini bagaimana kita lihat tetap di mereka dalam ibadat. Kita kadang-kadang dalam solat banyak yang menggoyangkan kita. Setengah-setengah orang mungkin dengan mudah batalkan solat kerana urusan-urusan yang tak penting. Sebab dia tidak tetap dalam mentaati Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, tetap dalam mentaati Allah dalam apa jua keadaan. Kemudian kata beliau, ada 3 perkara menjadi asas untuk melalui jalan kecintaan pada Allah, iaitu sabar, benar dan ikhlas. Seorang yang benar-benar nak cinta kepada Allah, maka ingat 3 sifat yang selalu aku cakap. Apa dia? Sabar. Apa dia? Benar. Dan yang ketiga, ikhlas. Siapa yang sentiasa sabar dalam mentaati Allah, tak kira apa pun berlaku, dia sabar. Dan siapa yang sentiasa benar dengan Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kunu ma'as sadiqin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, yakni buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, kemudian bersama dengan orang yang sadiqin. Kita orang-orang yang sadiqin ialah orang-orang yang bila mana dikata cinta Allah, segala benda yang bersangkutan dengan Allah dia mematuhinya. Sebab itu kata para ulama, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatahu wa lam yahfaz hududahu. Bukan benar orang yang mendakwa cinta pada Allah tapi tidak menjaga perintah Allah. Maka orang yang benar ini, kalau dikata dia cinta Allah, dia melaksanakannya. Dia melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benar. Dan juga dia ikhlas. Dia tidak dilakukan amalan ini melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas. Kata Syekh Abdul Qadir, aku dah terangkan 3 asas ini. Dia nak masuk dalam kecintaan pada Allah, mesti orang ni orang yang sabar. Sebab akan datang ujian yang macam-macam. Mesti orang ni benar. Apa dia cakap, pasti itu yang dia buat. Apa yang terzahir di mulut, itu yang terzahir di hatinya. Apa yang benar dia lakukan bersama orang ramai, itulah yang dilakukan ketika mana dia bersendirian. Kemudian dia ikhlas. Yang dalam hatinya cuma ada Allah, tidak yang lain. Tidak ada makhluk, tidak ada kepentingan duniawi, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu wahyu, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa AS. Kata Allah, Inni iza tala'tu ala qalbi abdin falam ajid fihi hubbad dunya wal akhirah mala'tuhu min hubbi. Wahai Isa, aku sentiasa melihat hati hamba-Ku. Kalau aku dapati hati hamba-Ku tidak ada kecintaannya pada dunia, tidak juga pada akhirat, melainkan akan ku penuhkan hatinya dengan cinta aku. Baik. Dalam hati tak ada cinta dunia, maklum, kita faham cinta dunia. Tapi dalam hati juga tidak ada cinta akhirat. Bukankah kita diminta cinta akhirat? Baik. Kita diminta untuk beriman dengan akhirat, tapi kita diwajibkan untuk cinta Allah. Beriman akhirat berarti kita meyakini ada syurga, ada neraka. Meyakini. Tapi mencintai, dia mesti cinta pada Allah yang mengadakan akhirat ini, yang menciptakan akhirat ini, yang menciptakan syurga ini, yang menciptakan neraka ini. Maka bila hamba aku, sebab tu kita lihat, ya benar, kita bila kita minta syurga tak salah, kita minta selamat di azab kita tak salah, bukan itu diperintahkan. Tapi kita mesti faham yang paling tertinggi. Yang Nabi ajar kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kepadamu. Itu yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada keinginan kita cinta pada syurga. Saya cintakan syurga, kerana itu tempat. Manakala Allah itu zat. Mana lebih tinggi, cinta pada tempat atau cinta pada zat? Umpama begini, tuan-tuan, kita cinta rumah tu dengan cinta pemilik rumah tu. Bukankah ini satu benda yang berbeza? Kerana pemilik sebenar rumah orang ni. Sebab orang ni boleh meniadakan rumah ni, boleh menghilangkan benda tu. Walaupun Allah tidak hilangkan syurga, kita bercakap dari sudut kekuasaan.
Syurga itu kekal. Antara makhluk Allah tapi kekal. Ada makhluk Allah tak kekal. Dunia. Ada makhluk Allah kekal, tapi dia tetap makhluk syurga. Neraka, ia makhluk Allah yang kekal selama-lamanya. Dan antara makhluk Allah yang kekal juga ialah manusia. Cuma manusia tidak kekal di dunia. Tapi manusia itu makhluk kekal. Sekali diciptakan, maka dia akan terus wujud sampai bila-bila. Wa imma dia ke syurga, wa imma dia ke neraka. Ini makhluk yang binasanya dalam perbicaraan kita tentang binasa ialah binasa dunia. Tapi dia tak binasa. Kita manusia tak binasa. Kita akan kekal selama-lamanya. Tapi nisbah dengan dunia kita akan binasa. Yang ini mati. Mati makhluk Allah yang akan habis. Mati juga makhluk Allah. Dia sebut dalam hadis bagaimana ketika ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka datang malaikat membawa seekor kambing sambil berkata, "Wahai syurga, apakah kamu kenal ini? Wahai neraka, apakah kamu kenal ini?" Mereka sepakat berkata, "Ya, kami kenal, itu kematian." Lalu malaikat pun menyembelih kambing ini sebagai satu simbolik pada kematian. Lalu malaikat berkata, "Wahai ahli syurga, bergembiralah, kekal selamanya. Kamu tak akan mati lagi. Sebab mati dah tak ada. Wahai ahli neraka, rasakan azab Allah pada kamu. Kerana tidak akan ada lagi kematian. Kamu kekal di sana." Mati itu makhluk. Mati jenis makhluk yang akan habis. Tetapi hidup ialah makhluk yang akan kekal. Hidup itu makhluk, mati itu makhluk. Tapi mati makhluk yang akan berakhir. Sama seperti usia dunia. Maksudnya, nanti takkan ada lagi mati. Tapi hidup tu ada. Allah yang menciptakan hidup. Lalu manusia pun hidup. Allah beri nyawa. Hidup ini akan kekal sampai bila-bila. Jadi kalau seorang itu masuk syurga, dia kekal sampai bila-bila hidup. Kalau dia masuk neraka, kalau dia orang kafir, maka kekal sampai bila-bila. Ini makhluk yang bernama hidup dan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup. Tuan-tuan kena tahu, hidup tu makhluk, mati tu pun makhluk. Tapi mati makhluk yang akan habis. Sama seperti bumi akan habis. Tapi hidup tidak. Cuma nisbah pada dunia, ya. Nisbah pada kehidupan sebenarnya tidak. Itu antara kita bezakan makhluk-makhluk Allah. Kemudian kata Syekh, apakah kamu ingin aku supaya bercakap secara lembut-lembut, bercakap benda yang kamu suka? Kalau begitu aku menjadi munafik. Aku tidak suka mengampu kamu, tetapi aku ingin menasihati kamu. Syekh Abdul Qadir maksudkan, kadang-kadang nasihat seorang ulama keras, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Kalau kita melihat Nabi SAW, ya, Nabi terkenal dengan kelembutan. Tetapi Nabi juga tegas, Nabi juga keras. Ada waktu Nabi keras. Bila kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila dilanggar je perintah Allah, Nabi akan nampak tegas ni. Tak kira siapa. Hatta Abu Bakar pun, yang dekat dengan Rasulullah, Nabi akan tegur dengan keras. Hatta Abu Dhar dan lain-lain. Dan hadis yang banyak menceritakan kadang-kadang ketegasan Rasulullah menegur para sahabat. Menegur para sahabat. Dan Syekh Abdul Qadir menyebut perkara yang sama. Saya ni bukan kerja saya mengampu, saya tegur. Kalau salah, saya cakap salah. Umpama saya ialah seperti samandal. Sini dia je samandal. Kalau bahasa anak panggil samandal dengan lam. Apa itu samandal? Kita panggil kutu api. Kutu api ni tuan-tuan, kalkatu api. Dia ada satu makhluk. Tuan-tuan kena tengok YouTube lah nak tengok sebenarnya makhluk. Dia memang hidup dalam api. Dia arang-arang ataupun dalam bara-bara api dia di situ dan dia bertelur di situ. Dan anaknya keluar di situ. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk dalam berbagai bentuk rupa. Semuanya itu menandakan kebesaran Allah dan dalil tentang keesaan Allah. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, aku ni seperti samandal. Apa maksudnya ialah, yang aku akan menasihati kamu dengan tegas, tanpa aku takut apa-apa. Makhluk yang hidup dalam api, apakah dia takut pada api? Tidak. Makhluk yang memang hidup dalam air, apakah dia takut air? Makhluk yang hidup di luar air, memang dia takut air. Dia tahu dengan dalam air dia kena berenang, dia kena struggle. Kalau dalam api dia tahu dia binasa. Artinya, aku ni hidup dan menasihati manusia.
Walau dalam nasihat itu ada bahayanya, aku tak takut. Ya, setengah nasihat boleh hilang nyawa. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila kita menasihati pemimpin yang zalim, hilang nyawa. Yang Rasulullah menyebut afdalus syuhada ataupun sayyidus syuhada, penghulu kepada segala orang mati syahid itu Hamzah. Dan kata Rasulullah, orang yang berdiri di hadapan pemimpin zalim untuk bercakap yang benar, faqatalahu, lalu dia dibunuh. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Sebesar-besar jihad, kalimah benar di hadapan pemimpin yang zalim. Dan riwayat lain menyebut faqatalahu, lalu dia pun dibunuh. Maka dia syahid, dia selevel dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu yang digelar sebagai penghulu segala syuhada. Siapa yang benar, yang berani cakap benar sehingga hilang nyawa. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, aku ni seperti sambandan. Aku tidak takut pada api amaran dan sebagainya, kerana aku sudah bersedia dan memang aku hidup dalam ni. Maka kamu juga kena begitu. Kamu kena begitu. Ini tuan-tuan, dalam kita menyampaikan kebenaran, kita tahu ada risiko. Risiko kena tahu. Antaranya risiko dibenci. Tapi jangan bimbang, sebab kita bukan dibenci oleh kekasih Allah. Kita dibenci oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kalau kita laksanakan perintah Allah, lalu kita dibenci, maka jangan bimbang kalau yang benci itu bukan kekasih Allah. Bila Allah sebut dalam surah Maryam, sayaj'alu lahumur rahman wudda. Antara sifat orang beriman, Allah jadikan bagi mereka itu kasih sayang orang-orang beriman kepada mereka. Kata Imam Qatadah ketika mana menafsirkan ayat ini, fi qulubi ahli iman. Tuan-tuan, kita jangan expect semua orang suka kita. Yang dimaksudkan yang kita nak orang suka kita, orang baik-baik. Orang tak baik, dia tak suka kita, kita tak kisah. Jangan orang baik tak suka kita. Kerana orang baik inilah yang dimaksudkan dalam hadis. Bila mana Allah Ta'ala sayang seorang hamba, Allah Ta'ala beritahu pada Jibril. Maka Jibril beritahu pada malaikat. Dan malaikat pun memberitahu sesama mereka. Kemudian fayudha'u lahul qabul. Maka dijadikan manusia menerimanya. Siapa yang terimanya? Orang-orang baik, kekasih Allah. Lepas tu tuan-tuan, kalau bila Abu Hurairah kata, aku ni orang beriman, kau dengar nama aku, dia akan suka aku. Sebab aku minta Rasulullah doakan, ya Allah, ya Rasulullah doakan supaya semua orang beriman cinta pada aku. Sebab tu bila kita sebut hadis daripada Abu Hurairah, bunyinya sedap. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda. Daripada Abu Hurairah, hampir nama Abu Hurairah itu sentiasa didendangkan setiap kali kita baca hadis Nabi. Agak mustahil kalau kita tak jumpa riwayat daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Sehingga namanya jauh lebih hebat daripada mana-mana nama khalifah. Daripada nama mana-mana khalifah hebat dunia seperti Harun al-Rashid. Kerana Harun al-Rashid tidak disebut namanya ketika disebut hadis Nabi. Dia cuma disebut waktu kita baca sejarah. Tapi bila kita baca hadis Nabi, kita akan lalui dulu dengan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya dia. Kerana Abu Hurairah minta Rasulullah doa biar semua orang baik, orang beriman sayangkan dia. Ternyata benar, siapa pun orang beriman, bila baca hadis Abu Hurairah, mereka akan jatuh cinta pada Abu Hurairah. Tapi bukan orang jahat, bukan orang fasik. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita mencari cinta pada Allah, yang kita nak ialah kasih sayang orang yang sayang Allah. Kita tak nak kasih sayang orang yang fasik. Tak, itu kita tak perlu. Sebab bila orang yang sayang Allah benci kita, dia ada masalah kita dengan Tuhan sebenarnya. Mungkin ada salah kita. Sebab itu dalam doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu padaku dan cinta orang yang mencintaimu. Kita nak siapa-siapa yang cinta Allah juga cintakan kita. Sebab itu kita minta doa orang-orang soleh. Sebab itu kita nak damping orang soleh. Kita tak nak damping orang fasik. Orang fasik tak suka kita, biarlah. Kita pun tak nak damping dia. Kita nak damping orang soleh. Kita nak supaya orang soleh sukakan kita. Kita harapkan nanti bila kita mati, orang soleh yang mandikan kita, orang soleh yang solatkan kita. Kita tak pernah bercita-cita orang fasik yang solatkan kita. Atau ada orang yang bercita-cita macam tu. Kita tak nak bila tuan-tuan mati ni, semua yang solat pada kita ni orang-orang fasik.
Dia ni tak semayang, dia ni tak tutup aurat. Dia pun solat jenazah. Kita nak, dia tak nak. Kita pun tak rasa nilai dia. Tapi kita nak orang yang baik, yang menjaga perintah Allah SWT. Dan ini kesimpulan daripada apa yang Syekh Abdul Qadir sebut. Kemudian kata beliau lagi, apapun kamu mesti bersabar dengan qada dan qadar Allah SWT. Tentang soalan qada dan qadar ini perkara yang besar sebenarnya. Dia dalam rukun iman perkara yang terakhir sekali. Ramai orang bila bercakap tentang iman pada Allah, okey, iman pada Nabi Muhammad, iman Rasul-Rasul kitab. Tapi bila sebut beriman pada qada, di situlah dia tergendali seketika. Dia macam saya sebut, kalau dia benda yang disukai nafsunya, dia okey. Tapi sesuatu yang tak disukainya. Bila orang yang disayang mati, contoh. Bila apa yang diharapkan dia gagal dapat. Keuntungan yang diharap dia berugi, yang ni suka. Yang ni tuan-tuan belum tentu yang semayang setiap hari mampu sabar. Ini kan jenis tak semayang. Yang dah memang setiap hari menjaga perintah Allah. Bila datang qada yang tidak menyebelahi nafsu dia, dia akan goyang. Goyang. Saya dah baca doa naik kenderaan, tapi berlaku juga. Kalau kehilangan orang tersayang, goyang dia. Apakah doa saya tak mustajab? Dia mula berfikir begitu. Apakah ketaatan saya selama ini tidak dinilai, tidak dikira? Sehingga ada kata, Ustaz, saya semayang, dia tu tak semayang, tapi kenapa dia dapat, saya tak dapat? Mula goncangan ini wujud. Tapi orang yang benar-benar tahu tentang kebaikan takdir dan qada dan qadar Allah, dia tetap tenang. Apa pun berlaku pada kita, tuan-tuan, kita tetap tenang. Qada dan qadar, sebagaimana kata Nabi SAW, Allah tidak memutuskan satu qada kepada orang beriman illa kana lahu khairan, melainkan ia baik untuk dia. Apa pun yang kita lalu baik. Kalau hari ni pada usia macam ni, orang lain sihat tapi kita sakit, baik untuk kita. Kalau hari ni orang yang seusia macam kita dah jadi toke, kita masih kekal kuli, ia baik untuk kita. Kadang-kadang kita akan lihat orang yang sama umur kita. Saya dulu satu kelas, tapi dia dah toke, Ustaz. Saya meniaga dulu pada dia, tapi saya tak jadi toke lagi. Sabar. Qada Allah bila kamu beriman, bila mana kamu meredai, bila kamu muafakah bersetuju, kamu akan nampak keindahan dalam hidup kamu. Akhirnya Allah campurkan ketenangan, kekayaan dalam jiwa yang merupakan kekayaan sebenar. Tentang semua kebahagiaan, ia bukanlah benda yang berada di luar. Harta, anak, isteri, kamu, bukan. Itu cuma alat kebahagiaan, bukan kebahagiaan. Seumpama kita melihat makanan, itu alat untuk kenyangkan kita, tapi bukan itulah hakikat yang mengenyangkan kita. Akhirnya kita dapati bila kita tak makan pun kita boleh kenyang. Macam mana? Tuan-tuan ambillah contoh puasa. Bila kita puasa, Allah berikan kita kenyang. Tenang, tengah hari tak makan, petang tak makan. Yang orang itu rasa lapar makan tengah hari pula, makan petang pula, makan siang. Kita Allah beri kenyang. Sebagai satu contoh untuk kita lihat. Harta, anak, isteri, kawan-kawan, ini alat untuk bahagia, tapi bukan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini. Bila Allah Ta'ala campurkan kebahagiaan di sini, walaupun kita tak memiliki apa sekalipun, kita bahagia. Tapi bila Allah Ta'ala tarik kebahagiaan dari sini, walau kita miliki apa pun, kita tak bahagia. Harta banyak, anak, isteri, kawan ramai, pemuja-pemuja ramai, pangkat pun tinggi, tapi Allah tarik bahagia kat sini. Akhirnya kita dengar dia mati bunuh diri. Tentu bukan sikit orang yang dapat segala-galanya berakhir dengan mati bunuh diri. Dia kecewa dengan hidup ini. Walau apa benda dia tak dapat. Apa benda dia tak dapat. Semua alat-alat kebahagiaan dia dapat. Yang jumpa dengan dia semua presiden-presiden negara. Presiden Amerika, presiden Brazil, presiden. Akhirnya dia mati bunuh diri. Tentang orang macam ni banyak. Kan tuan-tuan baca contoh-contoh orang ni, tuan-tuan mula faham apa itu bahagia. Sebab itu qada, menerima qada dan qadar ini kemuncak kebahagiaan yang Allah campurkan dalam hati orang beriman. Kalau kita peroleh benda itu, berarti kita dah dapat. Inilah dia kunci kebahagiaan sebenar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.